Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengajar majlis yang saya muliakan. Yang berhormat Datuk Haja Aiman Atirah binti Sabu, Timbalan Menteri KPKD. Yang berbahagia Datuk Wira M. Nur Azman Bintai, Ketua Setiausaha KPKD. Yang berusaha Tuan Muhammad Rasman bin Abdul Samad. Yang berbahagia Datuk Saidatul Ahmad binti Hassan. Yang berbahagia Dr. Alias bin Lamli, Ketua Pengarah Perancangan Badan dan Desa dan TKSU. Ketua-ketua pengarah, Datuk-Datuk Panda dan yang dipertua pihak berkuasa tempatan, Setiausaha bahagian kementerian, wakil-wakil jabatan, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada pihak Plan Malaysia atas penganjuran majlis pada petang Jumaat yang penuh berkah ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat meluangkan masa bersama-sama untuk memeriahkan program sambutan Hari Kebahagiaan Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2024 yang bertemakan Bahagia Bersama Malaysia Madani. Sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia, the International Day of Happiness, sebenarnya disambut oleh 193 buah negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB selepas Perhimpunan Agung meluluskan resolusi Happiness Towards a Holistic Definition of Development pada 12 hari bulan Julai 2012. Bermula tahun 2013, sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia telah pun diraihkan setiap tahun pada 20 hari bulan Mac di seluruh dunia sebagai pengiktirafan kepada hubung kait di antara keseimbangan pembangunan fizikal, sosial dan alam sekitar ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk sejagat. Di Malaysia tanah air kita yang tercinta ini, Hari Kebahagiaan Sedunia peringkat kebangsaan telah mula disambut secara rasmi sejak tahun 2015 dan hari ini merupakan ulang tahun yang ke-10, the perfect 10 untuk kita menyambutnya. Tema sambutan Hari Kebahagiaan peringkat dunia pada tahun ini adalah Happier Together. That it happens to be KPKD slogan, Stronger Together, and the world will be happier together. Di peringkat kebangsaan, tema yang dipilih oleh Plan Malaysia adalah Bahagia Bersama Malaysia Madani. Tema ini adalah selaras dengan dasar kepimpinan negara yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu konsep Malaysia Madani yang memberikan fokus kepada kesejahteraan rakyat, keharmonian masyarakat makmur, pembangunan mampan serta tadbir urus yang baik. Matlamat utama Madani adalah mewujudkan sebuah masyarakat berbilang kaum yang maju, terampil dan terangkum dan akhir membentuk Malaysia menjadi sebuah negara yang mampan, harmoni, sejahtera, berdaya cipta, saling hormat menghormati, bersikap ihsan berdasarkan kepada keyakinan antara satu sama lain. Untuk makluman para hadirin sekalian, dunia dan termasuk Malaysia kini berdepan dengan pelbagai cabaran pasca pandemik, bencana alam, konflik geopolitik serta ketidaktentuan ekonomi global. Oleh itu, Kerajaan Malaysia Madani akan terus berikhtiar menjalankan usaha-usaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kesejahteraan penduduk serta kebahagiaan negara melalui pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada rakyat. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, apa itu kebahagiaan? Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bahagia bermaksud suasana tenang dan aman. Aman, damai serta gembira. Dalam konteks negara kita, kebahagiaan boleh dikaitkan dengan kepuasan rakyat terhadap kesihatan, kesejahteraan mental dan fizikal
serta kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan, khususnya PBB. Menurut laporan kebahagiaan sedunia World Happiness Report 2023, Finland kekal tempat pertama negara paling bahagia 6 tahun Johan berturut-turut daripada 137 buah negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah dinilai. Manakala Malaysia kini tersenarai di tangga ke-55 negara yang paling bahagia di dunia dengan skor indeks 6.012. Kedudukan ini menunjukkan lonjakan 15 tangga berbanding dengan tahun 2022. Ini adalah lonjakan yang paling dahsyat sekali dalam tempoh 2-3 dekad ini. Terbukti, dulu negara kita berada di kedudukan ke-70 pada tahun 2021 dan 81 pada tahun 2020. Dan kini kita berada di tangga ke-55. Jika dibanding dengan jiran kita, antara 10 negara ASEAN, Malaysia berada di tempat kedua selepas Singapura, dan juga jika dibandingkan di rantau Asia, kita berada di tangga ke-9. Keputusan ini bukan angka baku masuk sendiri. Keputusan ini dinilai oleh bangsa-bangsa bersatu. Oleh kerana itu, jika tuan-tuan dan puan-puan yang sayangkan negara dan penuh patriotik sekiranya nak indeks kebahagiaan negara kita terus melonjak ke depan, kita kena buat dua perkara. Pertama, sentiasa senyum lebar. Smile every day. Smile, S-M-I-L-E. See miracle in life every day. Sikap positif ini sangat penting supaya kita tidak tiap-tiap hari bangun saja, ini tak boleh, itu tak boleh, ini susah, macam ini sampai bila-bila, sampai kiamat pun kita tidak akan merasa bahagia. Sebab itu, cara kedua, that is the secret of happiness, ikut pengalaman saya adalah setiap pagi wake up, the first thing to do bukan gosok gigi, minum kopi. Yang pertama, first thing you wake up in life, the first thing you do every morning is count your blessings. Itu saya sentiasa buat. Sebab itu orang staff saya tanya saya, orang lain jadi menteri lepas 2-3 tahun dah jadi botak, rambut pun tak ada, rambut pun sudah putih, tapi saya macam setiap hari nampak semakin muda dan ceria. Itu sebab, dua sebab. Pertama, saya ada pasukan pegawai-pegawai KPKT yang hebat belaka. Mereka banyak membantu saya, termasuk Plan Malaysia. Satu lagi, I count my blessings every day. It is very penting. Itu penting. Because when you learn to appreciate and cherish what you have, jangan banding dengan orang lain. Just count your blessings every day. Oh, hari ini saya masih sihat. Hari ini saya tak perlu masuk IJN. Hari ini lepas pukul 7 saya masih lagi ada peluang untuk buka puasa. Bahagia sungguh. Hari ini saya masih boleh pergi bazar Ramadan, beli martabat. Bahagia sungguh. Betul. Jika kita bandingkan dengan kawan saudara mara kita dekat Palestin, nak buka puasa kena tunggu, tak ada bom datang. Betul? Jika banding dengan kawan-kawan dekat Ukraine yang tengah dibom oleh negara Rusia, memang Malaysia, we have to cherish that we live in peace and harmony in this multiracial country. I will say thank God. Betul-betul saya setiap hari berterima kasih. Khazanah Malaysia yang paling penting adalah kedamaian, keharmonian, perpaduan yang ada di antara kaum-kaum kita di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, kita ni we have to learn how to count our blessings. Kebahagiaan di Malaysia, kayu pengukuran indeks kebahagiaan bandar dilaksanakan bermula pada tahun 2015 melalui sistem Muninex. Kriteria pengukurannya mengikut Plan Malaysia ada 14 kriteria.
Ini adalah selaras dengan pengukuran kebahagiaan di peringkat dunia yang memberikan fokus kepada aspek-aspek seperti tahap tekanan hidup, tahap kesihatan, hubungan kekeluargaan serta kepuasan terhadap kemudahan dan kualiti perkhidmatan. Pada tahun ini, kebahagiaan Malaysia telah menunjukkan peningkatan sebanyak 5.7 mata dari 5 tahun sebelum ini, iaitu daripada 81.24% meningkat ke 86.94% pada tahun ini. Ini menunjukkan kesejahteraan rakyat negara kita terpelihara melalui perkhidmatan yang diberikan oleh segala agensi kerajaan termasuk PBT dan juga penyediaan kemudahan yang menyumbang kepada persekitaran hidup yang selesa dan kondusif. Tahun ini saya difahamkan sebanyak 144 PBT dari jumlah 155 PBT telah menyertai kaji selidik indeks di mana 71% telah mencapai tahap bahagia dan 29% mencapai tahap sederhana bahagia. Pada hari ini, sepada hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita akan umumkan 10 bandar paling bahagia, iaitu bandar yang mendapat indeks kebahagiaan paling tinggi serta 5 bandar yang menerima anugerah apresiasi khas berdasarkan kepada kategori yang ditetapkan bagi tahun 2024. Setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada PBT yang akan menerima anugerah sebentar lagi atas komitmen dan usaha berterusan yang diberikan. Untuk makluman semua, laporan kebahagiaan Malaysia yang disediakan oleh Plan Malaysia melaporkan tahap kebahagiaan bagi setiap negeri dan PBT bagi kesemua 14 bidang yang telah pun diukur. Maka pada tahun ini KPKT akan terus mempergiatkan inisiatif yang mengutamakan kesejahteraan rakyat mengikut 8 kategori. Pertama, menyediakan rumah mampu milik yang komprehensif, berdaya huni dan manusiawi. Kedua, meningkatkan program penyelenggaraan perumahan berstrata supaya penghuni di perumahan berstrata juga dapat kediaman yang berkualiti. Ketiga, melaksanakan penerapan Smart City Bandar Pintar Malaysia. Keempat, menjalankan operasi pembasmian berterusan tapak pengukusan sampah haram supaya alam sekitar kita lestari, mampan dan bersih. Kelima, melaksanakan blueprint ekonomi kitaran. Dan keenam, menambahbaikkan penyampaian perkhidmatan One Stop Center 3.0 Plus di PBT. Ketujuh, membina 100 taman rekreasi awam madani di seluruh negara. KPKT melalui Plan Malaysia akan terus komited untuk melaksana dan merealisasikan rancangan bandar dan desa yang seimbang, inklusif dan saksama. Akhir kalam, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Plan Malaysia atas usaha berterusan dalam meneraju perancangan bandar dan desa di Malaysia serta penganjuran majlis pada petang ini. Saya ingin menyampaikan satu pantun sempena sambutan hari kebahagiaan ini. Limau manis batang berduri, batang selasih kemas diikat. Bahagia kita kerana budi, hormat dan kasih, amalan berkat. Selamat menyambut Hari Kebahagiaan Sedunia 2024 kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya dengan perasaan penuh tawaduk dan rendah hati merasmikan sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia 2024 peringkat kebangsaan bahagia bersama Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Nanti kita